Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hari ini Isnin, kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim juzuk yang ke-29. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita telah pun selesai membahaskan surah Al-Haqqah. So pada hari ini insya-Allah kita sambung surah yang berikutnya, iaitulah surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70 dalam Al-Quranul Karim. Sebelum kita membahaskan kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Ma'arij ni, mari kita lihat sedikit muqaddimah kepada surah Al-Ma'arij ni. Pertama-tama daripada sisi nama. Para ulama menyebutkan ada 3 nama surah ini. Yang pertama disebut sebagai surah Al-Ma'arij. Diambil daripada firman Allah Ta'ala pada ayat yang ketiga dalam surah ni, Minallahi dhil ma'arij. Al-Ma'arij artinya tempat-tempat naik, ya. Al-Ma'arij artinya ialah tempat-tempat turun naik, ya. Itu nama yang pertama. Dan ini nama surah Al-Ma'arij ni kita temukan dalam banyak mushaf Al-Quran. Jadi kalau kita buka Al-Quran, rata-rata nama surah ini disebut sebagai surah Al-Ma'arij, ya. Selain itu, surah ini juga disebut sebagai surah Sa'ala Sa'il. Sa'ala Sa'il, sebagaimana disebut dalam kitab-kitab hadis, ya, seperti Sahih Al-Bukhari, ya, Sunan At-Tirmidzi, bahkan dalam beberapa kitab tafsir yang lainnya seperti tafsir At-Tabri, tafsir Ibnu Atiyah, ya, bahkan tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahumullahu ta'ala alaih. Disebut nama surah ini sebagai surah Sa'ala Sa'il kerana surah ini khasnya pada ayat yang pertama diawali Allah Ta'ala dengan firman Sa'ala Sa'il. Sa'ala Sa'il artinya ada seseorang bertanya, ya. Perkataan Sa'ala Sa'il hanya ditemui dalam surah ini sahaja, ya. Jadi kalau kita lihat dari 114 surah, Sa'ala Sa'il hanya ditemui dalam surah Al-Ma'arij ini sahaja, ya. Yang ketiga, surah ini disebut juga sebagai surah Al-Waqi'. Surah Al-Waqi'. Al-Waqi' artinya sesuatu yang pasti berlaku, ya. Ini disebut dalam kitab Al-Itqan, ya, bahawa nama surah ini juga disebut sebagai surah Al-Waqi'. Ini juga diambil daripada ayat yang pertama, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Hujung ayat tu ada waqi'. Maka disebutlah nama surah ini sebagai surah Al-Waqi'. So ada 3 nama. Kurang-kurangnya ada 3 nama. Yang pertama Al-Ma'arij, yang kedua ialah Sa'ala Sa'il, manakala yang ketiga surah Al-Waqi', ya. Baik, surah ini merupakan surah Makkiyah. Artinya ia diturunkan kepada baginda alaihi salatu wassalam semasa Nabi kita masih lagi berada di kota Mekah, belum lagi hijrah ke Madinah. Sebab yang disebut dengan Makkiyah itu ma nazalat qabla al-hijrah, ayat ataupun surah yang turun sebelum hijrah. Kalau Madaniyah, ma nazalat ba'dal hijrah, surah ataupun ayat yang turun selepas hijrah. Walau di mana pun ia turun, jadi turun selepas hijrah, maka itu adalah Madaniyah. Ya, bahkan
ayat yang turun dekat Mekah tetap masuk kategori Madaniyah kerana turunnya selepas Nabi hijrah. Ya. Jadi penentuan Makkiyah dan Madaniyah itu tidak mengikut tempat, tetapi berdasarkan kepada masa. Ya. Kalau turun sebelum hijrah, di mana sahaja pun turun, itu Makkiyah. Dia turun dekat Mekah kah, luar kota Mekah kah, itu adalah Makkiyah. Tetapi kalau turun selepas Nabi hijrah, di mana sahaja pun dia turun, di Madinah kah, di Mekah kah, maka itu adalah Madaniyah. Maka firman Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam Madinah, itu turun dekat Mekah, dekat Arafah, ketika mana Nabi SAW wukuf di Arafah. Tetapi ayat tersebut atau surah tersebut masuk kategori surah Madaniyah kerana surah ayat itu turun selepas Nabi hijrah ke Madinah, ya. Cuma kebetulan pada masa itu Nabi SAW sedang melaksanakan haji ataupun yang kita kenal dengan haji wada', haji yang terakhir dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya. Apabila kita lihat surah ini daripada tertibun nuzulnya, daripada sisi penurunannya kepada Nabi, maka surah ini dikatakan para ulama wahia suratu ats-tsaminatu was-sab'un fi idadi nuzuli suril Quran. Ini adalah surah yang ke-78 diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat nombor surah Al-Ma'arij dalam Quran adalah yang ke-70. Tetapi kalau dilihat daripada sisi penurunan surah ni kepada Nabi, daripada 114 surah yang diturunkan kepada Nabi, ni adalah surah yang ke-78 diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jabir bin Zaid mengatakan, nazalat ba'da surati Al-Haqqah wa qabla surati An-Naba. Surah Al-Ma'arij ni diturunkan kepada Nabi selepas suratu Al-Haqqah, ya, dan sebelum suratu An-Naba. Maknanya suratu Al-Haqqah ya adalah surah yang ke-77 diturunkan pada Nabi, suratu Al-Ma'arij surah yang ke-78, manakala suratu An-Naba ya adalah surah yang ke-79 diturunkan kepada Nabi SAW, ya. Wa'adda jumhurul amsari ayaha 44. Majoriti ulama-ulama kita daripada seluruh penjuru dunia ni menghitung jumlah ayat surah Al-Ma'arij ni sebanyak 44 sebagaimana kita lihat dalam Quran. Namun demikian wa'addaha ahlus Syam 43. Namun penduduk Syam, ini pada masa dahulu bukan yang sekarang, ya. Penduduk Syam pada masa dahulu, ulama-ulama Syam, mereka menghitung jumlah ayat yang terdapat dalam surah Al-Ma'arij ni sebanyak 43. Apakah ada satu ayat yang hilang daripada mereka? Bukan begitu, ya. Cara ulama-ulama dalam menghitung jumlah ayat daripada satu surah kadang-kadang berbeza, ya. Bukan berarti ada ayat yang hilang, ya. Tetapi kadang-kadang menurut setengah ulama, dua ayat yang dipandang oleh ulama lain menurut mereka itu satu ayat, ya. Contoh mudah seperti surah Al-Fatihah, ya. Kalau surah Al-Fatihah semua sepakat 7, cuma mana yang 7 tu berbeza pendapat, ya. Jadi misalkan ayat ihdinas siratal mustaqim, ya, ayat terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, itu ada yang memandang satu ayat dan ada yang memandang dua ayat. Jadi di situ letak perbezaan dia. Bukan berarti ada bagi mereka lebih ayat, yang ni kurang, bukan begitu, ya. Ayat dia sebenarnya sama, ya, cuma dalam menghitung tu, menurut mereka misalkan ni 44, menurut Ahlus Syam 43. Kerana mungkin Ahlus Syam ni mereka memandang dua ayat yang menurut ulama lain itu dua ayat, tetapi menurut mereka adalah satu ayat. Jadi kalau kita jumpa misalkan penjelasan tentang perbezaan jumlah ayat, perhitungannya menurut ulama, maka kita tidak perlu hairan, kerana
Itu benda biasa, ya, yang berlaku dalam kalangan ulama, ya. Baik, kita masuk kepada ayat-ayat Allah Ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Ma'arij, ya. Baik, saya bacakan dulu beberapa ayat yang insya-Allah kita akan bahaskan pada hari ini, ya. Baik, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Lil kafirina laysa lahu dafi'. Minallahi dzil ma'arij. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. Baik, saya bacakan sehingga ayat 11 saja dulu. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat yang pertama, Sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi'. Salah seorang daripada kalangan orang-orang kafir Makkah meminta kedatangan azab yang dijanjikan akan berlaku. Baik, tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala. Berdasarkan ayat yang pertama suratu Al-Ma'arij ini, jelas dan terang bagi kita bahawa kisah di sebalik surah ini ada seseorang yang bertanya atau yang meminta atau yang memperlekehkan tentang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada mereka, ya. Jadi baginda alaihi salatu wasallam semasa di Makkah, salah satu fokus dakwah Nabi itu berbicara tentang hari akhirat. Maka dalam perbicaraan hari akhirat itu ada tentang azab, ya, kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang tak mahu beriman kepada Allah. Ada ancaman-ancaman daripada Allah Ta'ala yang Nabi SAW sampaikan. Seorang-orang musyrik pada masa dahulu, ya, mereka ingkar, bukan sekadar ingkar, malah mereka itu meminta supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam segerakan azab itu kepada mereka, ya, supaya azab itu disegerakan kepada mereka, ya. Baik, maka pada ayat ini Allah Ta'ala sebut sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi', ya. Seseorang bertanya tentang azab yang pasti akan berlaku. Siapakah yang bertanya dekat sini? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sebutkan nama. Allah hanya sebut sa'ala sa'il. Seseorang bertanya. Sa'il itu artinya ada seseorang bertanya. Ya, kenapa Allah Ta'ala tidak sebutkan nama dia dekat sini? Kerana alasannya tidak perlu disebutkan nama dia sehingga kan mata manusia tertuju kepada dia, ya. Jadi
orang-orang yang kufur, ya, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, kita tak perlu sebutkan nama dia, sebab itu nanti membuat dia akan menjadi popular, ya, membuat dia menjadi terkenal, ya. Sama ini satu pengajaran bagi kita. Misalkan pada hari ini ada je kadang-kadang orang-orang yang pelik-pelik, ya, menentang agama, memperlekeh agama, ya. Kita tak perlu share dia punya ni, tak perlu repost dia. Kenapa? Itu nanti membuat dia menjadi terkenal, ya. Orang-orang yang sama dengan dia nanti akan menyokong dia. Maka lagi baik kita tak payah sebut dia, kita tak payah share nama dia, supaya dia tidak terkenal. Kerana orang ni apabila dia terkenal dalam keburukan sekalipun, ada yang berbangga, ya. Baik, sa'ala sa'il, ada seseorang bertanya, ya. Para ulama menjelaskan siapa yang bertanya ini. Ada yang mengatakan yang bertanya dekat sini atau yang meminta disegerakan azab itu, ada yang mengatakan ia adalah Nadhr bin Harith, ya, salah seorang tokoh musyrik dekat Mekah pada masa dahulu. Ada juga yang berpendapat bahawa yang meminta disegerakan azab ataupun yang bertanya itu adalah Abu Jahal, dan ada yang menyebutkan orang-orang kafir Quraisy Makkah lainnya. Sebenarnya pada ketika itu hampir setiap orang-orang musyrik itu, orang-orang musyrik Makkah pada masa itu bersikap demikian. Apabila Nabi SAW menyampaikan tentang azab Allah, tentang seksa Allah Ta'ala, mereka bukannya beriman, mereka malah ingkar. Selain ingkar, mereka memperlekeh dakwah Nabi SAW yang menjelaskan tentang azab Allah. Kemudian yang ketiga, mereka malah meminta supaya disegerakan azab Allah Ta'ala itu. Maka Allah Subhanahu wa taala misalnya cerita tentang perkara ini dalam surah Al-Anfal ayat 32. Ini ucapan mereka bagaimana dahulu mereka meminta supaya disegerakan azab, ya. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. Dan ingatlah ketika mana mereka berkata, kata Allah, qalu, mereka berkata, maknanya bukan satu sahaja, ya, ramai. Walaupun pada ayat ini Allah Ta'ala sebut seorang, ya. Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indik, ya Allah, jika ini benar daripada sisimu. Maksudnya agama yang dibawa oleh Nabi SAW tu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Turunkanlah kepada kami hujan batu daripada langit, aw i'tina bi'adzabin alim, atau datangkanlah kepada kami azab yang tidak terperi sakitnya. Ya. Jadi mereka meminta kepada Allah supaya Allah Ta'ala turunkan azab kepada mereka, ya. Dalam surah Al-Hajj ayat 47 juga Allah Ta'ala sebut wa yasta'jilunaka bil azab. Mereka meminta kepadamu supaya disegerakan azab, ya. Adakah kerana mereka ini beriman dengan azab tersebut? Jawapannya tidak. Sebenarnya ini bahagian daripada keingkaran mereka. Maka para ulama mengatakan pertanyaan atau permintaan orang-orang musyrik ini kepada Nabi tentang azab ni itu mengandungi 3 makna, ya. Macam yang saya sebut tadi. Yang pertama, ingkar. Jadi mereka bertanya tentang azab ni, maksudnya mereka ingkar, ya. Ada kadang-kadang orang bertanya tapi tujuan dia sebenarnya nak mengingkari kerana dia tak percaya, ya, kerana dia tidak percaya. Ibarat umpamanya macam ni, kita cerita sesuatu pada orang,
lalu dia suruh kita buktikan misalkan. Kerana apa? Kerana dia tidak percaya. Jadi mereka dahulu tidak percaya, ya. Yang kedua, tujuan mereka ini nak memperlekeh Nabi. Ibarat misalnya ada orang bercerita tentang sesuatu yang tidak masuk akal menurut kita, kadang-kadang kita perlekeh, atau kita cerita sesuatu yang mungkin bagi orang tidak masuk akal, dia akan memperlekeh kita. Bagi mereka, azab yang Nabi cerita tu tak masuk akal, tak logik menurut mereka, sehingga kan mereka memperlekeh Nabi. Jadi bertanya bukan kerana nak tahu, tetapi nak memperlekeh Nabi SAW. Yang ketiga adalah mereka minta untuk disegerakan. Minta untuk disegerakan ni pun bukan kerana mereka takut atau bukan kerana mereka percaya, tidak, tetapi bahagian daripada keingkaran mereka. Jadi bukan lagi sekadar ingkar tidak percaya, tetapi sampai ke tahap okey, kami ni betul-betul tak percaya, kalau memang ada kau segerakanlah. Jadi keingkaran mereka itu luar biasa, ya, sangat luar biasa. Sampai ke satu tahap mereka berani meminta supaya disegerakan azab Allah Ta'ala. Wal'iyadzubillah. Padahal Allah Ta'ala sebut azab Allah Ta'ala tu bi'azabi waqi', ya, iaitu sesuatu yang pasti berlaku, tak ada sedikit pun keraguan padanya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa huwa waqi'un bihim yaumal qiyamah la mahalah, ya. Azab Allah Ta'ala itu sesuatu yang pasti berlaku pada hari kiamat, yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya, ya. Tidak ada sedikit pun keraguan padanya, ya. Dekat dunia ni memang ada azab yang Allah Ta'ala tangguhkan, ya. Ada orang kufur, ada orang tak beriman, mensyirikkan Allah, bermaksiat kepada Allah, Allah tak segerakan azab kepada mereka. Kenapa Allah Ta'ala tidak segerakan? Ada dua hikmah dia paling kurang. Hikmah yang pertama, kerana Allah nak beri mereka kesempatan bertaubat. Jadi Allah tu Rabb yang maha penyayang. Dalam keadaan manusia ni berbuat salah kepada Allah pun, Allah biasanya masih beri dia kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, untuk kembali lagi kepada Allah. Maka Allah tidak segerakan turunkan azab untuk dia. Andai kata setiap orang berbuat dosa, berbuat maksiat, kufur, musyrik, dimatikan Allah, dibinasakan Allah Ta'ala, maka sungguh sangat sedikit manusia ini, ya, kerana manusia ini hampir seluruhnya, ya, atau bahkan boleh kita katakan seluruhnya selain para nabi dan rasul, itu semua pernah berbuat salah. Jadi hikmah yang pertama itu, Allah nak bagi manusia ini kesempatan. Yang kedua, Allah Ta'ala tidak segerakan azab kerana Allah nak membiarkan manusia lebih banyak berbuat dosa, lebih banyak dengan kekufuran mereka dan kesyirikan mereka, sehingga kan apabila nanti mereka mati, ya, mereka mendapatkan azab yang sangat-sangat berat kerana tumpukan dosa mereka begitu besar, ya. Jadi sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Jadi dahulu orang-orang musyrik Allah Ta'ala cerita meminta, ya, supaya disegerakan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan berlaku, ya. Tadi tentang hari kiamat ni maksudnya, ya. Jadi permintaan mereka ini bahagian daripada keingkaran, nak mengolok-olok Nabi, dan yang ketiga meminta untuk disegerakan juga bahagian daripada keingkaran mereka kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, kita teruskan pada ayat yang kedua. Allah berfirman, lil kafirina laisa lahu dafi'. Kata Allah Ta'ala, azab yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, yang tidak ada sesiapa pun yang dapat menolak kedatangannya, ya. Allah Ta'ala sebut azab Allah yang pasti berlaku itu lil kafirina laisa lahu dafi',
untuk orang-orang kafir tidak ada bagi mereka yang dapat menolak kedatangannya. Jadi sebenarnya mereka tak perlu minta pun untuk disegerakan. Ya. Kerana azab Allah Ta'ala itu pasti berlaku. Dan apabila berlaku azab Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala turunkan, maka laisa lahu dafi', tidak akan ada sesiapa pun yang dapat menolak azab tersebut daripada orang-orang kafir. Ya. Tak ada yang dapat menolak, tak ada yang dapat menyelamatkan diri daripadanya, kerana azab Allah Ta'ala itu azab yang sangat dahsyat. Ya. Sama ada azab ni nanti diturunkan kepada individu ataupun kepada masyarakat, ya, tidak akan ada sesiapa yang dapat menolak azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah Ta'ala itu Rabb yang maha kuasa, Rabb yang maha aziz, ya, maha qahar, maha jabbar, sehingga kan manusia ini terlalu lemah untuk dapat menolak azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itulah, ista'iz billah, kita sentiasa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada azab Allah. Jangan sampai kita termasuk kalangan yang mendapatkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana apabila Allah Ta'ala turunkan laisa lahu dafi', tidak akan ada sesiapa yang dapat menolak, dapat mengelak, dapat menyelamatkan diri. Semua akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Waliyadzubillah. Ya, jadi azab yang itulah yang mereka tanyakan, yang mereka minta untuk disegera, yang mereka olok-olok Nabi kerana menyampaikan dakwah tentang itu. Baik. Ayat 3 Allah Ta'ala berfirman, minallahi dzil ma'arij, dari Allah yang menguasai tempat-tempat turun naik. Jadi azab ni datang daripada Allah, yang mana Allah ni dzil ma'arij. Dzil ma'arij itu bermakna dzil uluwi wal jalal, yang menguasai ketinggian dan keagungan. Allah Ta'ala itu Rabb yang maha tinggi dan maha agung. Ya. Al-ma'arij itu sebenarnya mempunyai makna al-uluwi wad darajat wal fawadil. Ya. Al-ma'arij itu artinya berdarjat-darjat. Ya. Ada kedudukan-kedudukan dia. Fawadil ada kelebihan-kelebihannya. Jadi Allah Ta'ala tu Rabb yang menguasai sesuatu yang tempat-tempat yang bertingkat-tingkat, sehingga akan dapat naik, dapat turun di situ. Ya. Maka kata para ulama, al-ma'arij pada ayat Allah Ta'ala ni mempunyai 3 makna. Ya. Yang pertama maksudnya adalah as-samawat, langit. Ya, maksudnya adalah langit. Jadi Allah Ta'ala sebut dzil ma'arij, yang menguasai tempat-tempat turun naik. Al-ma'arij itu tadi bertingkat-tingkat, dia kan. Maknanya kata para ulama, yang pertama ini maksudnya adalah langit. Jadi kalau kita sebut al-ma'arij dekat sini langit, daripada Allah yang menguasai langit. Kerana memang langit itu dia bertingkat-tingkat kan. Tingkat 1, tingkat 2, sampailah tingkat yang ke-7, ya. Li'anna al-malaikata ya'rujuna fiha, kerana para malaikat naik di situ. Mi'raj, naik, ya, dari langit tu, naik turun mereka, para malaikat. Yang kedua, al-ma'arij dekat sini maknanya kata para ulama an-na'am wal manan, nikmat Allah Ta'ala, kurniaan Allah. Kenapa? Li'anna wujuha in'amihi maratib, kerana nikmat-nikmat Allah Ta'ala itu bertingkat-tingkat. Al-ma'arij tadi kan bertingkat-tingkat, tempat-tempat yang bertingkat-tingkat. Nikmat-nikmat Allah pun macam tu. Wa tasilu ila an-nasi ala maratibi mukhtalifatin, dan nikmat itu sampai kepada manusia berbeza-beza, ada tingkatan dia, ada yang dapat sedikit, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedang, gitu kan. Maka kita lihat dalam kehidupan kita pun ada orang kaya, ada orang biasa-biasa, ada orang rumah kecil, ada yang tak punya rumah, ada yang punya rumah besar, ada sampai punya berpuluh-puluh rumah, kan. Jadi itu makna yang kedua, al-ma'arij bermakna an-ni'am wal manan, nikmat Allah.
Jadi minallahi dzil ma'arij, maksudnya salah satunya daripada Allah yang mempunyai pelbagai macam kenikmatan yang bertingkat-tingkat. Yang ketiga kata para ulama, ad-darajat allati yu'tiha Allahu li awliyaihi fil jannah. Maksud al-ma'arij yang ketiga pada ayat ini kata para ulama ialah darjat-darjat yang Allah Ta'ala berikan kepada kekasihnya di dalam syurga. Jadi syurga itu sebagaimana kita ketahui ia adalah bertingkat-tingkat. Jadi Allah Ta'ala nanti akan memberikan darjat-darjat yang tinggi ya kepada kekasih-kekasihnya di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi mana satu yang paling sesuai dengan makna al-ma'arij dekat sini? Minallahi dzil ma'arij ya. Saya lebih cenderung kepada makna daripada Allah yang menguasai tempat-tempat turunan yang tinggi, lebih cenderung kepada memaknai langit ya. Kerana memang langit itu tinggi dan cerita selepas ini para malaikat dan ruh naik. Ya, mereka kan naik bukan ke syurga, bukan ke nikmat, tetapi ke langit ya. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat 4. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap Tuhan dalam setiap hari yang kadarnya 50,000 tahun ya. Masya Allah. Ta'rujul malaik, ini ada beberapa pentafsiran ayat Allah Ta'ala ni saya sebutkan ya. Yang pertama, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaru 50,000 sanah. Tadi pada ayat 3 Allah Ta'ala sebut bahawa Allah itu dzil ma'arij. Allah itu Rabb yang memiliki tempat-tempat naik turun ya. Saya lebih cenderung itu merujuk kepada langit ya, berdasarkan ayat 4. Ta'rujul malaikah ya, malaikat warruh dan ar-ruh Jibril naik menghadap Tuhan mereka setiap hari yang kadarnya 50,000 tahun. Ke mana malaikat naik? Ke langit ya, ke langit. Baik, tafsiran pertama ayat Allah Ta'ala ni bahawa para malaikat Allah dan ar-ruh dekat sini merujuk kepada malaikat Jibril fi yaumin ya, dalam sehari menghadap kepada Tuhan mereka ya. Jadi para malaikat dan Jibril naik untuk menghadap Tuhan mereka dalam sehari. Kana miqdaru 50,000 sanah, itu kadar dia 50,000 tahun ya. Tafsiran pertama ini menurut para ulama ya, lama seandainya kita naik daripada bumi ini ya, untuk menghadapnya ya, untuk naik ke langit, itu memerlukan masa 50,000 tahun. Malaikat satu hari, kita 50,000 tahun. Itu bezanya ya. Itu tafsiran yang pertama. Ada tafsiran yang kedua, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaru 50,000 sanah ya. Ada ulama mentafsirkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ni bahawa para malaikat naik kepada Allah Ta'ala ya, dan naik kepadanya ar-ruh dekat sini bukan Jibril lagi menurut setengah ulama. Tadi pendapat pertama ar-ruh tu Jibril. Menurut pendapat yang kedua dekat sini ar-ruh, roh manusia ni ya, ismu jins yashmulul arwah kullaha ya, birruha wa fajirha, merujuk kepada roh manusia, sama ada roh yang baik maupun roh yang buruk
Sebagaimana kita ketahui roh ni semua naik ke langit. Ada yang roh yang diterima Allah, ada yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kadar mereka naik satu hari. Kalau kita naik itu 50,000 tahun. Ya, itu pendapat yang kedua. Jadi beza pendapat pertama dan kedua tadi satu saja. Kalau pendapat kedua, malaikat dan Jibril, ya, yang naik itu. Kalau pendapat kedua mengatakan malaikat dan roh-roh manusia yang telah mati ni itu naik dalam sehari, bagi kita 50,000 tahun. Pendapat yang ketiga menyebutkan, ini pendapat daripada Abdullah bin Abbas, ya. Beliau mengatakan ini maksudnya nanti pada hari kiamat. Ja'alahu Allahu 'alal kafirina miqdar 50,000 sanah. Allah Ta'ala menjadikan kadar hari itu bagi orang-orang kafir, ya, itu 50,000 tahun, ya, seperti 50,000 tahun. Jadi satu hari dekat dunia ni bagi mereka di sana, ya, itu seperti 50,000 tahun. Masya Allah, ya. Jadi subhana man khalaqaz zaman wa aflakihi wal makan wa ab'adihi. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan masa dan peredarannya. Allah kuasa. Ya, Allah Ta'ala kuasa membuat itu. Ya. Dalam masa yang sama, perasaan berbeza. Ya. Saya ambil contohnya. Ibarat kita menunggu, ya, dengan orang yang tak menunggu. Kita dalam posisi menunggu, biasanya kita rasa lama sangat. 5 minit tu lama sangat. Kenapa? Kita sedang menunggu. Nak tunggu orang datang ni. Kita dah selesai semua pakai baju, okey dah. Nak gerak lagi. Menunggu 5 minit tu pun rasanya macam lama sangat. Padahal 5 minit saja. Bagi orang yang tidak menunggu, 5 minit tu dia rasa sekejap. Kejap je 5 minit. Tapi bagi orang yang sedang menunggu, itu mungkin dia boleh rasa macam 1 jam tu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa membuat itu semua, ya. Jadi kalau kita ikutkan pendapat Abdullah bin Abbas ni nanti pada hari kiamat Allah Ta'ala jadikan kepada orang-orang kafir tu, ya, seperti 50,000 tahun. Satu hari bagi mereka seperti 50,000 tahun, ya. Kenapa? Kerana mereka dalam seksa. Orang biasanya dalam keadaan diseksa itu merasakan sangat lama. Masa itu begitu lama berbanding orang yang dia sedang mendapat kenikmatan. Kita kalau sedang menikmati sesuatu yang nikmat, walaupun lama kita rasa sikit, tak sedar-sedar dah habis masa. Kenapa? Nikmat sangat permainan tu, ya. Tetapi kalau kita mengalami kesusahan, rasanya macam lama sangat. Ya Allah, tak sihat-sihat lah aku ni, lama dah aku sakit ni. Padahal baru 1 minggu. Jadi apa yang disebut oleh Abdullah bin Abbas ni, kita sangat bersetuju, ya, sangat bersetuju. Nanti orang-orang kafir merasakan satu hari itu seperti 50,000 tahun. Kenapa? Kerana mereka dalam seksa yang sangat berat, ya. Mereka menghadapi azab seksa yang mereka ingkari semasa mereka hidup dekat dunia, sehingga akan merasakan begitu lama. Waliyadzubillah. Moga-moga Allah Ta'ala lindungi kita daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala ni, ya. Mungkin itu saja kuliah kita pada hari ini, ya. Sampai ayat 4 saja, insya-Allah kita akan sambung ayat-ayat yang berikutnya pada kuliah akan datang. Kita tak sempat nak bahaskan sampai ayat 11. Tadi saya bacakan sampai ayat 11, tapi masa tak cukup. InsyaAllah kita akan bahaskan pada kuliah akan datang bermula dari ayat 5 sehinggalah ayat-ayat seterusnya, insya-Allah ta'ala. Sekadar itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.